Tiada sesuatu kaum yang meninggalkan perjuangan jihad, malaikat Allah akan menurunkan bala yang umum kepada kaum itu. Ini ayatnya. Abu Bakar memberi peringatan. Kaum yang meninggalkan jihad, Tuhan menurunkan bala umum. Allah Ta'ala menyebut, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu berpaling, Tuhan tukar kaum yang lain daripada kamu. Bila orang Arab sudah meninggalkan jihad, Tuhan tukar dengan bangsa Kurdi berjihad. Orang Arab menjadi hina, orang Kurdi memimpin dunia Islam. Dengan Salahuddin Al-Ayyubi menentang Salibiyah dan membebaskan Baitul Maqdis. Bila orang Kurdi sudah lemah, Tuhan naikkan bangsa Turki memimpin dunia Islam. Begitulah, jangan ingat, kita ni Melayu Islam dah apa-apa. Bila orang Melayu tak berjuang, Tuhan akan tukar Cina masuk Islam. India masuk Islam. Memang Cina masuk Islam dulu pada kita. Negeri Cina, Islam masuk lebih awal. Kalau Allah Ta'ala nak panjang lagi dunia tak kiamat lagi, Allah Ta'ala tukar kaum lain yang akan mengambil alih Islam ni. Oh, kita berasa megah sangat. Kalau Cina masuk Islam, Cina masuk Melayu. Orang Hindu masuk Islam, Hindu masuk Melayu. Padahal Melayu tu lain, Islam tu lain. Arab tu lain, Islam lain. Abu Jahal tu Arab. Arab Mekah pula. Bukan saja Arab, Abu Jahal tu Arab Mekah. Fir'aun, orang Mesir. Bukan sebagai Mesir. Jadi raja Mesir. Tapi kafir. Ni dia mengaji Mesir. Belajar Mesir. Fir'aun, jadi raja Mesir. Abu Jahal, jadi ketua Mekah. Masalahnya, ia berpegang dengan Islam. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Jangan kamu kata orang-orang yang mati perjalanan Allah itu mati. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya. Disebut di dalam hadis, sebaik saja seseorang itu dibunuh karena dia berjuang untuk menegakkan agama Allah. Para malaikat menyambut rohnya. Dan rohnya dimasukkan ke dalam temolok burung putih yang berterbang di dalam syurga. Mengikut satu riwayat yang lain, burung-burung hijau yang berterbang dalam syurga. Yang menikmati keindahan-keindahan yang ada dalam syurga. Disebut dalam hadis, lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, apa yang kamu mahu lagi nikmat? Lalu mereka kata, ya Tuhanku, sudah padan nikmat ini. Allah Ta'ala tanya lagi, apa yang kamu mahu nikmat? Mereka kata, kami sudah cukup dengan nikmat ini. Allah Ta'ala tanya lagi, apa yang kamu mahu nikmat? Lalu mereka tahu bahawa ada tujuan yang lain soalan itu. Lalu mereka menjawab, ya Tuhanku, aku mahu supaya aku dihidupkan semula ke dunia, supaya aku berjuang lagi. Aku memberitahu pada orang yang hidup, dan aku berjuang lagi, dan aku mati lagi, kata mereka. Allah Ta'ala kata, aku tidak izinkan kepada kamu. Bila kamu telah dikembalikan kepada aku, berada di alam barzakh, kamu tak boleh balik lagi ke alam dunia. Maka Nabi SAW bersabda, uhibbu an uqatila fi sabilillah fa uqtal, thumma uhya fa uqtal, thumma uhya fa uqtal. Aku kasih bahawa aku berperang perjalanan Allah, aku mati dibunuh, kata Rasulullah. Kemudian aku hidup lagi, aku dibunuh, berperang dibunuh lagi. Aku hidup lagi, kemudian aku berjuang dan aku dibunuh lagi. Kerana mengetahui kelebihan orang-orang yang mati syahid. Seorang sahabiah, sahabat perempuan, datang menghadap Rasulullah SAW, mengadu berkenaan dengan anaknya yang sudah mati syahid di dalam peperangan Uhud. Wahai Rasulullah, saya nak tahu di mana anak saya. Kalau anak saya dalam neraka, saya akan menangis sebanyak-banyaknya.
Kalau anak saya dalam syurga, puas hati saya dan saya bergembira. Jawab Rasulullah SAW, anak kamu, inna ibnaka fil firdausil a'la. Anak kamu berada dalam surga Firdaus yang tinggi, baru dia bergembira. Banyak hadis-hadis yang menceritakan. Sebaik saja darahnya mengalir, dosanya diampun oleh Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat, kecuali dosa berhutang. Berhutang dengan orang. Hak tu tak habis dengan berjihad fisabilillah. Oleh kerana itu, hutang orang kena bayar. Kena bayar sebelum berjihad. Ni peluang mati syahid, tak boleh bayar hutang orang. Jaga baik. Hutang ni, Nabi sebut perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat besar. Disebut dalam hadis, diampunkan dosanya. Dan di hari kiamat dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya yang masuk neraka. 70 orang anak beranak dia masuk neraka. Dia boleh bebaskan. Ini kelebihan orang mati syahid. Oleh kerana itu Al-Khansa radhiyallahu anhu. Khansa, iaitulah seorang penyair. Anak kepada penyair. Penyair Zuhair bin Abi Sulma di zaman jahiliah. Penyair yang terkenal. Di mana orang Arab dia berbangga dengan syair. Orang yang hebat syairnya digantung di Kaabah syair dia. Walaupun syair itu puji arak, puji kekasih, puji macam-macam. Gantung di Kaabah. Itu zaman jahiliah. Ada 7 orang penyair Al-Mu'allaqatus Sab'ah. 7 orang penyair yang digantung syairnya di penjuru di dinding Kaabah. Di antaranya Zuhair bin Abi Salma. Tapi Zuhair bin Abi Salma ni syair dia mengandungi kata-kata hikmat. Anak-anak dia juga penyair. Di antara anaknya ialah Khansa. Iaitulah seorang perempuan yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Di mana Khansa ini menyertai 3 orang anaknya di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk menawan negeri Parsi. Tiba-tiba dia beritahu anaknya yang pertama sudah mati. Dia suka. Dia beritahu anak yang kedua sudah mati. Dia suka. Dia beritahu anak yang ketiga sudah mati. Syahid. Lalu dia menangis. Lalu orang tanya dia, wahai ibu Khansa, mengapa dia beritahu anak yang pertama mati suka, anak yang kedua suka, anak yang ketiga mati menangis? Kata dia, sebab aku menangis kerana anak aku habis. Tidak ada lagi anak yang aku nak serahkan fisabilillah. Kata dia. Inilah semangat orang-orang di zaman dulu, di zaman awal Islam. Tetapi di akhir zaman ni, semangat ni tak ada. Hilang. Dan mereka menjadi lemah. Kewajipan jihad ditinggalkan. Jihad ni termasuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Orang kata ke kita kerana kita larang benda yang haram. Orang tekan dia, itu adalah jihad yang Tuhan beri kelebihan yang sangat besar.